Baik pelajar, mari kita belajar operasi asas aritmetik bagi ketaksamaan linear. Apakah itu operasi asas aritmetik? Awak sudah pandai sebenarnya, iaitu tambah, tolak, darab, bahagi. Okey, dalam bab ini kita akan belajar jika kita diberi satu ketaksamaan, apabila kita buat sesuatu operasi, sama ada tambah, tolak ataupun darab, bahagi terhadap kedua-dua belah ketaksamaan itu. Adakah simbol ketaksamaan itu akan kekal sama ataupun dia akan berubah? Okey, ini yang kita akan belajar hari ini. Okey, katakan sekarang saya bagi satu contoh. 4 kurang daripada 8. Ini adalah satu ketaksamaan. Apabila saya buat sesuatu operasi, katakan saya darab dengan negatif 2 di dua-dua belah ketaksamaan ini, adakah simbol dia masih kurang daripada ataupun simbol dia lebih besar daripada? Okey, kalau biasanya kita nampak soalan macam ini, kita akan buat apa? Kita akan guna kalkulator, betul tak? Kita akan guna kalkulator. 4 darab negatif 2 kita dapat negatif 8. 8 darab negatif 2 kita dapat negatif 16. Lepas itu kita akan bandingkan kedua-dua ini, betul tak? Kita tahu negatif 8 lebih besar daripada negatif 16. So, kita akan tulis jawapan lebih besar. Untuk 4 darab negatif 2 lebih besar daripada 8 darab negatif 2. Okey, ini yang biasa kita akan buat. Tetapi selepas kita belajar apa yang saya akan ajar hari ini, awak boleh terus menjawab soalan ini tanpa mengira. Okey, tanpa buat pengiraan. Awak nampak sahaja darab nombor negatif, awak terus boleh tukar simbol dia daripada kurang daripada akan jadi lebih besar daripada. Okay, kenapa saya cakap macam itu? Mari kita tengok contoh-contoh di sini. Okay, di sini mari kita tengok yang pertama dulu. Simbol ketaksamaan tidak akan berubah. Okay, kita tengok keadaan yang pertama ya. Apabila kedua-dua belah ketaksamaan, kita ada 4 situasi ya. Ditambah dengan nombor positif atau negatif, ditolak dengan nombor positif atau negatif, didarab dengan nombor positif dan dibahagi dengan nombor positif. Okay, apa maksud di sini? Mari kita tengok sama-sama. Okay, katakan tengok di sini ya. Jika kita diberi satu ketaksamaan 6 kurang daripada 18. Kalau kita tambah nombor positif. Okey, so simbol dia tak akan berubah. Dia masih kurang daripada. Sama juga untuk negatif 3 lebih besar daripada negatif 10. Kalau kita tambah nombor negatif, simbol dia masih lebih besar daripada. Kita ikut simbol yang di atas. Okay, sama juga untuk yang tolak nombor positif dan tolak nombor negatif. Kita ada ketaksamaan 2 lebih besar daripada negatif 10. Okey, jika kita tolak dengan nombor positif, simbol dia masih sama dengan yang atas, iaitu lebih besar daripada. Sama juga untuk 0 kurang daripada 1 ini. Okey, kalau kita tolak nombor negatif, okey, simbol dia masih sama dengan yang atas, iaitu kurang daripada. Okey, untuk keadaan ketiga pula, kalau kita darab dengan nombor positif. Okey, untuk 4 lebih besar daripada negatif 9. Kalau kita darab nombor positif di dua-dua belah ketaksamaan, okey, simbol dia masih sama, iaitu lebih besar daripada. Okey, sama juga untuk yang bawah ini ya, kita darab nombor positif, simbol dia akan sama. Okey, untuk bahagi dengan nombor positif pun sama. 8 kurang daripada 12. So, apabila kita bahagi nombor positif di dua-dua belah ketaksamaan, simbol dia tetap sama, iaitu kurang daripada. Sama juga untuk contoh yang kedua ini, kita bahagi dengan nombor positif. Okey, simbol dia masih sama, tak akan berubah. Mari kita tengok situasi yang kedua pula, di mana simbol ketaksamaan akan disongsangkan apabila kedua-dua belah ketaksamaan didarab dengan satu nombor negatif, dibahagi dengan satu nombor negatif, didarab dengan negatif 1 dan dilakukan operasi salingan. Mari kita tengok contoh bersama-sama. Okey, kita tengok contoh yang pertama sini ya. Okey, ketaksamaan yang pertama ialah 2 kurang daripada 4. Okay, apabila kita darab nombor negatif pada kedua-dua belah ketaksamaan ini, kita boleh dapati bahawa simbol kurang daripada akan disongsangkan jadi lebih besar daripada.
Okay, mari kita cek jawapan dia. 2 darab negatif 2, kita akan dapat negatif 4. 4 darab negatif 2, kita akan dapat negatif 8. Negatif 4 lebih besar daripada negatif 8, betul tak? So, ini betul lah. Okay, so sama juga untuk contoh yang kedua. Negatif 5 lebih besar daripada negatif 8. Apabila kita darab nombor negatif pada kedua-dua belah ketak samaan ini, okay, simbol yang lebih besar daripada itu akan jadi kurang daripada. Dan awak boleh cek jawapan. Okay, dengan negatif 5 darab negatif 7 kita dapat 35. Negatif 8 darab negatif 7 kita dapat 56. Dan kita tahu 35 adalah kurang daripada 56. So, betul lah kalau kita songsangkan simbol tersebut. Okay, so sekarang mari kita tengok keadaan yang kedua di mana kita bahagikan dengan nombor negatif untuk ketak samaan yang tertentu. Okay, contoh di sini. Jika 12 lebih besar daripada 2, okay, dan kita bahagi nombor negatif terhadap kedua-dua belah ketak samaan ini, simbol lebih besar daripada akan jadi kurang daripada. Sama juga untuk contoh yang di bawah. Negatif 3 kurang daripada 10. Apabila kita bahagi nombor negatif pada kedua-dua belah ketak samaan ini, simbol kurang daripada akan jadi disongsangkan jadi lebih besar daripada. Okay, sama juga untuk keadaan yang ketiga, di mana kita darabkan kedua-dua belah dengan negatif 1. Okay, untuk di sini, kita tahu 2 kurang daripada 3. Apabila kita darab negatif 1 pada kedua-dua belah ketak samaan ini, simbol kurang daripada akan jadi lebih besar daripada. Sama juga untuk yang contoh kedua, negatif 2 lebih besar daripada negatif 8. Apabila kita darab negatif 1 pada kedua-dua belah ketak samaan ini, okay, so simbol lebih besar daripada akan jadi kurang daripada. Apabila kedua-dua belah ketak samaan didarab dengan negatif 1, ia akan dikenali sebagai songsangan terhadap penambahan. Okay, sekarang mari kita tengok keadaan yang terakhir di mana simbol ketak samaan akan disongsangkan, iaitu apabila kedua-dua belah ketak samaan dilakukan operasi salingan. Apa maksud salingan? Okey, salingan sebenarnya ada kaitan dengan pecahan. Okey, contoh, kita ada pecahan, pengangkanya 2, penyebutnya 3. So, 2/3. Apabila kita melakukan salingan terhadap 2/3, maksudnya kita akan terbalikkan penyebut dengan pengangkanya, iaitu 2/3 akan jadi 3/2. Ini kita namakan sebagai salingan. Okey, so mari kita tengok contoh di sini. Okay, jika 3 kurang daripada 8, kita tengok 3 di sini. Okay, dalam nombor bulat 3, kalau saya nak tulis dalam bentuk pecahan sebenarnya 3/1. Kalau saya nak menjalankan salingan, 3/1 akan jadi 1/3. Sama juga untuk nombor 8. Okay, kalau 8 nak tulis dalam bentuk pecahan sebenarnya 8/1. Kalau saya melakukan operasi salingan, 8/1 akan jadi 1/8. So, di atas ini kita boleh nampak bahawa 3 kurang daripada 8 dan apabila kita melakukan salingan terhadap 3 dan 8, dia akan jadi 1/3 dan 1/8. Simbol kurang daripada akan jadi lebih besar daripada. Sama juga untuk contoh yang seterusnya. Okay, untuk ketak samaan negatif 2 lebih besar daripada negatif 4. Okay, selepas kita melakukan operasi salingan, negatif 2/1 akan jadi negatif 1/2. Negatif 4/1 akan jadi negatif 1/4. Okay, dan sekarang simbol ketak samaan lebih besar daripada akan disongsangkan jadi kurang daripada. Okay, so untuk yang operasi salingan ini, ia akan dikenali sebagai songsangan terhadap pendarapan. Okay, saya sudah terangkan 4 keadaan di mana simbol ketak samaan akan disongsangkan dan 4 keadaan di mana simbol ketak samaan tidak akan berubah. Mari kita tengok rumusan ataupun kesimpulan untuk operasi asas aritmetik bagi ketak samaan linear ini.
Secara kesimpulannya, simbol ketaksamaan tidak akan berubah apabila kedua-dua belah ketaksamaan ditambah dengan satu nombor positif atau negatif, ditolak dengan satu nombor positif atau negatif, didarab dengan satu nombor positif dan dibahagi dengan satu nombor positif. Okey, manakala simbol ketaksamaan akan disongsangkan apabila kedua-dua belah ketaksamaan didarab dengan satu nombor negatif, dibahagi dengan satu nombor negatif dan didarab dengan negatif satu iaitu songsangan terhadap penambahan dan dilakukan operasi salingan iaitu songsangan terhadap pendaraban. Mari kita tengok contoh ini. Lengkapkan setiap petak kosong dengan simbol kurang daripada atau lebih besar daripada. Mungkin awak masih keliru macam mana nak bezakan bila nak songsangkan simbol ketaksamaan bila tidak perlu. Okey, sebenarnya awak perlu ingat keempat-empat ini sahaja. Apabila kita mendarab ataupun membahagi nombor negatif, kita perlu songsangkan. Ataupun kita mendarab negatif satu, kita perlu songsangkan. Dan apabila kita ada operasi salingan, kita perlu songsangkan. Selain daripada yang tu, semua tak payah kita songsangkan simbol ketaksamaan. Mari kita tengok contoh yang di bawah ini ya. Kita ada 9 dengan 3. Semua ini saya guna ataupun saya bandingkan 9 dengan 3 sahaja. Okey, kita tengok ya. Ini pun 9, 3, 9, 3. Soalan ini saya memang mereka ya mengikut buku teks. Okey, latih diri 7.1E yang awak akan buat nanti. Okey, so saya dah tunjuk di sini. Saya harap nanti awak semua boleh jawab ya. Okey, di sini kita tengok soalan A1 dulu. Okey, 9 dengan 3. Kalau kita nak tulis simbol lebih besar daripada ataupun kurang daripada, mana satu yang betul? 9 lebih besar daripada 3. Okey, ini adalah simbol yang kita buat. Okey, dan untuk soalan yang lain semua ada 9 dengan 3. Semua kita akan rujuk pada simbol yang pertama ini. Okey, contoh untuk yang dua. Kita ada buat penolakan nombor negatif. Kalau penolakan nombor negatif, perlu tak kita songsangkan simbol ketaksamaan? Tidak perlu. So, kalau yang A1 itu lebih besar daripada, so kita ikut je lebih besar daripada. Untuk soalan ketiga pun sama. Kita membuat pendarapan dengan nombor yang positif. Kalau kita darab nombor yang positif, perlu tak kita songsangkan simbol ketaksamaan? Tidak perlu. So, kita ikut balik yang simbol di A1 iaitu lebih besar daripada. Okay, sama juga untuk soalan yang keempat. Okay, di sini kita nampak ada negatif di dua-dua belah ketaksamaan ini. Maksudnya mereka sudah mendarab negatif satu pada kedua-dua belah ketaksamaan ini. Kalau kita darab nombor negatif, ingat lagi tadi apa yang saya cakap? Kalau kita darab nombor negatif, simbol patut disongsangkan. Okay, so apabila kita rujuk kepada A1, simbol dia lebih besar daripada. So kalau kita nak songsangkan simbol kita akan jadi kurang daripada. Okay, sama juga untuk soalan yang kelima. Kita nampak dia 1/9 dengan 1/3. Maksudnya di sini wujudnya operasi salingan. So kalau wujudnya operasi salingan, kita perlu songsangkan simbol ketaksamaan juga. So kita rujuk balik yang A1 juga. Lebih besar daripada akan jadi kurang daripada. Itu sahaja. Senang kan? Okey, so untuk soalan B pun sama. Kita bandingkan 3 dengan 9. Kita tahu 3 kurang daripada 9. Okay, kita kena rujuk ini kurang daripada 9. Okay, so nanti apa-apa pun kita akan rujuk balik simbol kurang daripada ini. Sebab kita banding 3 dengan 9 ya. Okay, ke X kurang daripada 0. Apa maksud X kurang daripada 0? X kurang daripada 0 maksudnya X adalah nombor yang negatif. So maksud di sini kalau 3X maksudnya 3 kita darab nombor negatif, 9 kita darab X maksudnya 9 darab nombor negatif. 3 per X maksudnya 3 bahagi nombor negatif, 9 bahagi nombor negatif. Kalau kita darab nombor negatif dan bahagi nombor negatif, simbol kita perlu disongsangkan. So kita rujuk pada simbol yang pertama di sini. Simbol yang pertama di sini kurang daripada. So kalau kita nak songsangkan, kita akan jadi lebih besar daripada untuk kedua-dua ini. Okay, sebab kita darab nombor negatif dengan bahagi nombor negatif, kita perlu songsangkan simbol.
Okey, untuk soalan C pula, kita banding 9 dengan 3. So, kita tahu 9 lebih besar daripada 3. So, nanti kita akan rujuk kepada simbol lebih besar ini ya. Okey, dan Y lebih besar daripada 0. Y lebih besar daripada 0 maksudnya Y adalah nombor positif. Kalau nombor positif, senang sahaja. Maka 9Y maksudnya 9 darab nombor positif, 3 darab nombor positif. 9 bahagi nombor positif, 3 bahagi nombor positif. Kalau darab nombor positif bahagi nombor positif, simbol perlu songsangkan tak? Tidak perlu. So, kita rujuk balik simbol yang pertama di sini lebih besar daripada. So, kita tak perlu songsangkan. So, simbol dia pun dua-dua ini lebih besar daripada. So, itu sahaja. Okey, so saya harap dengan ini awak boleh menjawab latih diri 7.1E pada muka surat 157 dalam buku teks. Okey, selamat menjawab.